Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah pada kali ini kumpulan kami yang diwakili oleh saya terlebih dahulu 060133 Wan Muhammad Ikhwan bin Wan Muhammad Tahar akan membentangkan satu topik, satu tajuk daripada subjek pemikiran Islam semasa, iaitu modernisasi barat mengikut pemikiran Nuqalish Majid. Okey, baiklah. Kita pergi terlebih dahulu mengenai modernisasi Islam, pendahuluan ataupun pengenalan tentang modernisasi Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya modernisasi Islam ni merupakan sebuah pendekatan ataupun keupayaan lah untuk kita faham dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks zaman dan situasi kehidupan yang berbeza. Tak kala kita boleh lihat peredaran zaman lah, dari zaman ke zaman. Jadi pemahaman Islam itu sebenarnya kita tidak boleh lakukan secara statik lah, secara satu tempat saja, melainkan harus disesuaikan dengan perubahan zaman dan perubahan situasi kehidupan. Jadi ada seorang tokoh yang kita tengah bincangkan sekarang, iaitu Nuqalish Majid, merupakan tokoh Islam daripada Indonesia. Apa beliau kata? Beliau berpendapat tentang modernisasi Islam. Islam harus diadaptasi dengan situasi baru dan harus selalu disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan juga zaman. Itu sedikitlah tentang kita nampak gambaran awal tentang modernisasi Islam. Jadi dalam modernisasi Islam ni ada dua tujuan yang saya letakkan kat sini. Itu yang pertama, modernisasi Islam ni adalah cara untuk kita faham ajaran Islam tu secara holistik dan juga menyeluruh, serta memberikan solusi dan jawapan bagi pelbagai masalah dan juga cabaran yang dihadapi oleh umat Islam di era moden kini, iaitu sekarang lah. Dan selain itu juga untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat sehingga ianya boleh mendorong kepada terciptanya keharmonian sosial dan juga kemajuan yang berterusan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan teruskan dan menceritakan biografi Nuqalish Majid. Nuqalish Majid lahir di Jombang, Jawa Timur, Indonesia pada 17 Mac 1939. Beliau juga dikenali dengan gelaran Cak Nur, di mana ayahnya bernama Haji Abdul Majid, seorang kiai yang mempunyai latar belakang pendidikan pesantren Tebu Ireng yang dibina oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di mana Cak Nur ni seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang terkenal kerana pandangannya yang moden dan inklusif tentang Islam. Kemudian Majid telah belajar di Fakulti Usuluddin Universitas Islam Indonesia UII dan meraih gelaran sarjana muda dalam bidang ilmu agama pada tahun 1963. Di mana setelah beliau lulus, ia mengajar di IAIN, kemudian menjadi rektor pada 1993 hingga 1998. Seterusnya, Nuqalish juga dikenali sebagai salah satu pemimpin intelektual gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Ia menolak pendekatan konservatif dan mengembangkan gagasan tentang Islam yang terbuka terhadap perubahan zaman dan perbezaan budaya. Di mana Cak Nur juga telah menulis beberapa buah buku, dan beberapa buah buku ini terkenal, iaitu Islam, Doktrin dan Peradaban dan Islam and Democracy in the Discourses of Nuqalish Majid. Kemudian pada akhirnya beliau meninggal dunia pada 29 Ogos tahun 2005 di Jakarta kerana komplikasi penyakit diabetes yang dideritainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafi'iyani bin Fazli, nombor matrik 059071. Jadi insya-Allah saya akan meneruskan pada bab yang kedua, iaitu modernisme dan pembaharuan dalam pemikiran Islam. Yang pertama, modernisme, aliran atau usaha pembaharuan untuk mengubah fahaman yang lama kepada fahaman yang baru. Yang kedua, modernisme adalah istilah yang dibawa oleh Barat. Yang ketiga, modernisme menerapkan perubahan dari segi adat, sosial dan segalanya. Dan yang keempat, Islam juga telah ada pembaharuan, tapi tidak dinamakan sebagai modernisme, tapi dinamakan sebagai tajdid. Seterusnya, perspektif pembaharuan pemikir dalam Islam. Yang pertama, apa yang pemikiran Islam terapkan, yang pertama iaitu kebebasan.
Kenapa kebebasan? Sebab dapat memupuk perasaan kreatif, mengembangkan bakat dan kecerdasan untuk menghargai kekayaan dan keindahan alam. Yang kedua, pemikir Islam menerapkan dari segi Al-Quran dan Nas. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran dan Nas tidak mengandungi masalah penolakan dan penerimaan. Baiklah, seterusnya dasar Islam dan modernisasi. Dasar Islam dan modernisasi ini terbagi kepada dua. Yang pertama, teologi, dan yang kedua, normatif. Teologi terbagi kepada dua, iaitu yang pertama, kepercayaan bahawa Islam adalah agama yang universal ataupun disebut sebagai Islamic Universalism. Yang kedua adalah kepercayaan Islam adalah agama terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dasar Islam seterusnya iaitu normatif. Apa itu normatif? Iaitu sumber yang diperolehi daripada nas-nas Al-Quran dan juga As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Hamzah bin Muhammad Fauza, bernombor metrik 061868. Okey, saya akan menyambung pembentangan kawan saya iaitu yang bertajuk Modernisme menurut perspektif Barat. Okey, moden yang diiktikan oleh Barat ialah perkataan moden, iaitu diterjemah dengan keadaan membawa pendidikan Barat, teknologi dan industri, idea-idea berhubung dengan demokrasi. Seterusnya ialah modernisme, ialah bermaksud pengambilan idea-idea sekularisme, sosialisme dan mewujudkan suasana elit dan perindustrian yang dikawal oleh kerajaan negeri. Seterusnya ialah istilah moden yang cuba disampaikan adalah satu bentuk gerakan baru dalam kesenian dan penolakan terhadap penerimaan nilai-nilai tradisional. Yang terakhir ialah segala bentuk ilmu pengetahuan dan nilai kehidupan yang bersandarkan kepada penilai dan pengawal agama telah dihapuskan oleh golongan modernisme. Yang seterusnya ialah pemikiran modernisasi, yakni modernisme. Yang pertama ialah Tuhan atau realiti hakiki dipercayai tidak wujud. Yang kedua, kewujudan alam semesta dikatakan tidak ada kaitan dengan kewujudan Tuhan. Yang ketiga ialah berlaku secara semula jadi, mekanistik, sistematik dan mempunyai undang-undang dan peraturannya tersendiri. Newtonian Universe yang bermaksud alam semesta ini berlaku secara semula jadi. Yang keempat ialah meyakini akal rasional dan panca indera manusia yang dikatakan dapat memahami fenomena alam semesta secara autonomi. Yang kelima ialah manusia tidak perlu bergantung kepada mana-mana kuasa yang dianggap tertinggi dalam penciptaan alam. Dan yang terakhir ialah moden, yakni moden begitu sinonim dengan perkataan sains. Keangkuhan manusia dengan kejayaan dunia sainsnya menjadikan mereka lupa dan leka dengan kepada Tuhan yang Esa. Okey, kesimpulan yang dapat dibuat daripada semua ini adalah yang pertama, pemikiran modernisme menolak kehidupan beragama dan kehidupan hari akhirat. Seterusnya ialah matlamat utama modernisme ini adalah untuk kepentingan duniawi sahaja, pengabaian moral dan menolak tanggungjawab manusia terhadap Tuhan. Dan yang terakhir ialah modernisme ini seolah-olah merupakan satu pemberontakan radikal melawan kewujudan Tuhan dan agama. Sekian saja daripada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Tengku Hafiz Putra bin Tengku Ahmad Hanafiah, Rakam Filab 061181. Okey, bahagian saya adalah Islam moden mengikut Nur College Majdid. Okey. Yang pertama, Nur College Majdid mengatakan Islam moden adalah sebuah pemikiran keagamaan yang menafsirkan Islam tersebut sebagai secara rasional untuk menyesuaikan diri dengan keadaan zaman yang sesuai. Okey, kemudian sedangkan perkataan moden itu diertikan sebagai era atau kondisi yang bersifat kemajuan masyarakat yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap kehidupan yang bersesuaian dengan zaman. Kemudian, Nicholas Majid mengatakan ia mengendaki seorang Muslim itu untuk sentiasa moden, sentiasa berfikiran ke depan. Okay. Menurut Chuck Noor, beliau modernisasi adalah rasionalisasi yang ditumpang oleh hakikat-hakikat morals dengan berpijak pada prinsip iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Okay. Kemudian Chuck Noor juga mengatakan ia menolak sepenuhnya pengertian modernisasi iaitu westernisasi
kebiasaannya. Kerana Cak Nur tidak menghendaki westernisasi, yakni kebudayaan moden milik Barat, yang dimaksudkan adalah di bawah faktor secularism. Okey, kemudian Islam moden merupakan tema baru dalam konteks perubahan-perubahan keagamaan, sosial dan juga politik. Pertama, mereka harus menganggapi dan mengambil sikap gagasan modernisasi untuk dipelajari. Kemudian kedua, Muslim moden perlu mengambil ikut serta dalam proses pembangunan yang moden demi kemajuan bangsa dan negara bersama-sama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zail Lutfi bin Zaidin. Nombor matrik saya ialah 059127. Konsep modernisasi Islam Nur College Masjid menghendaki seseorang Muslim sentiasa moden, kerana modernisasi mestilah bersifat rasionalisasi. Rasionalisasi bukanlah bersifat westernisasi, iaitu kebaratan. Rombakan tata kerja lama yang tidak ilmiah dikantikan secara ilmiah dan juga bersesuaian dengan hukum alam dan berteraskan pada nilai-nilai Islam. Pemikiran modernisasi Islam Nur College Masjid berkeinginan bahawa pola pemikiran umat Islam mestilah maju dan bersungguh-sungguh menuntut ilmu pengetahuan dari siapa sahaja, tidak hanya kepada umat Islam sahaja. Akan tetapi nilai-nilai Islam terhadap Islam tetap diutamakan dan jangan ditinggalkan, dan keinginan membangunkan kembali khazanah-khazanah keilmuan yang pernah dicapai oleh para ulama terdahulu agar dikembalikan. Pada zaman moden seperti waktu sekarang membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat penting. Oleh itu, pelbagai pemikiran di benua Islam berupaya untuk memberikan sebuah sumbangan pemikiran dan kemajuan umat Islam. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.